Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah ilmu usul fiqh. Ini adalah siri yang ke-10 dalam ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini kita sambung kuliah kita yang sudah tertangguh agak lama di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dan alhamdulillah pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambung lagi kuliah kita. Pada malam ini kita insya-Allah kita akan melihat dan membahaskan tentang tajuk al-mandub, iaitu kategori yang terdapat di bawah hukum syarak taklifi. Al-mandub kan, bermaksud yang disunatkan ataupun yang digalakkan untuk kita buat. Dia bawah sikit daripada darjat hukum wajib. Kalau wajib kita mesti buat, kalau sunat ini digalakkan untuk kita buat. Baik. Kalau dari segi bahasa, dari segi istilahnya ialah ma talaba syari'u fi'lahu min ghairi ilzam, iaitu apa yang dituntut oleh syarak untuk kita buat min ghairi ilzam, tanpa dimestikan ataupun tanpa diwajibkan. Bihaitsu yumdahu fa'iluhu wa yusabu wa la yuzammu tarikuhu wa la yu'aqabu. Iaitu kalau pembuat ataupun pelaku kepada perbuatan yang disunatkan ini akan dipuji dan juga akan diberi pahala. Tetapi tidaklah dicela orang yang meninggalkan perbuatan sunat tersebut, dan juga tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan perkara-perkara yang sunat. Wa qad yalhaquhu al-lawmu wal 'itabu 'ala tarki ba'di anwa'il mandub. Tetapi kadang-kadang ada jenis-jenis sunat yang tertentu, terutama sunat-sunat yang muakkad, kan. Kadang-kadang boleh mendapat celaan kerana kita meninggalkan perkara yang menjadi satu syiar dalam Islam. Contohnya macam solat berjemaah di masjid ataupun di surau. Baik. Bagaimana kita mengetahui bahawa tuntutan fi'il amar ataupun satu-satu arahan dan juga suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu berbentuk ataupun maksudnya sunat, kan? Ini kita boleh faham daripada sirah at-talab. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fiqh dan sebelum itu kita belajar ilmu lughah, kan? Ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, dia ada fi'il amar, kan? Dan fi'il amar ini ataupun kita panggil satu perbuatan yang dituntut untuk buat, dia terbahagi kepada beberapa maksud. Kadang-kadang tuntutan fi'il amar itu bermaksud wajib, kadang-kadang fi'il amar itu bermaksud sunat, dan kadang-kadang fi'il amar itu boleh bermaksud perkara yang diharuskan. Okey, jadi macam mana kita nak bezakan fi'il amar yang kita jumpa ataupun kita baca dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita nak bezakan? Itu yang kita kena tengok konteks ayat, dan juga kadang-kadang kita boleh faham tuntutan ataupun maksud fi'il amar itu wajib ke sunat ke melalui qarinah yang ada dalam ayat ataupun hadis tersebut, ataupun daripada ijtihad yang telah ditunjukkan oleh para ulama kita, kan. Sebab itu disebutkan dalam kitab Al-Wajiz ini, kita boleh faham sirah talab itu sama ada wajib ataupun sunat berdasarkan qarinah, dan qarinah ini boleh berdasarkan ataupun boleh jadi, ya, qarinah itu berbentuk nas, iaitu dalam ayat ataupun hadis itu sendiri ataupun ayat yang lain, dan juga qarinah ini boleh dalam bentuk yang bukan nas, iaitu ijtihad yang ditentukan ataupun yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Baik, contohnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan satu hutang dalam satu-satu tempoh,
kan, maka hendaklah kamu menulisnya. Jadi perkataan yang menjadi syahid kita dalam ayat ini ialah faktubuh. Faktubuh ini adalah fi'il amar ataupun arahan, kan, arahan supaya kita menulis dan mencatatkan hutang piutang kita. Jadi menulis, hukum menulis hutang piutang kita ini, dia tidaklah maksud wajib, kan? Kerana apa? Kerana ada qarinah dalam ayat yang sama, di mana ataupun ayat yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau kamu rasa selamat, kan, maka kamu tunaikanlah amanah yang dipertanggungjawabkan ke atas kamu. Jadi maksudnya kalau kita rasa diri kita ni boleh ingat ataupun kita tak lupa hutang piutang kita dan sebagainya, maka kalau tak catat pun tidak ada masalah, cuma digalakkan. Jadi fi'il amar di sini dia ada qarinah yang difahami dalam ayat yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang berikutnya itu, kalau kita rasa kita rasa yakin dengan diri kita tak lupa, maka tak wajib kita menulis. Cuma isu dia sini ialah digalakkan, kan? Jadi perkataan digalakkan tu bukan dimestikan. Kalau dimestikan itu maksudnya diwajibkan. Tapi kalau digalakkan ialah maksudnya kita elok buat, kan? Baik. Jadi nas ini, iaitu nas yang pertama tadi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, itu nas ini menunjukkan bahawa tuntutan menulis hutang bermaksud sunat sahaja, bukannya wajib, kan? Ini kita panggil irsyad ataupun tunjuk ajar ataupun panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Quran kepada hamba-hamba kepada manusia, supaya mencatat apa sahaja transaksi yang melibatkan kewangan dan sebagainya, supaya apa? Supaya hak-hak manusia ini dalam hutang piutang ni terjagalah, kan? Jadi kita tidak ada isu kita terlupa dan sebagainya. Sebab itu digalakkan untuk kita menulis hutang. Kalau kita tidak mengambil panduan ini, maksudnya kita berhutang tapi kita tidak menulis catatan kita berhutang itu, boleh tak? Boleh, dan tidaklah sampai berdosa kalau kita tak menulis. Cuma ini adalah panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia supaya mencatatkan apa sahaja hutang yang kita buat. Okey, contoh yang lain. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini berkaitan dengan hamba mukatab, iaitu hamba mukatab ialah kalau seorang tuan tu berkata kepada hamba dia, kan, kalau kamu boleh beri aku 5,000 contohnya, maka kamu adalah hamba yang bebas, kan? Jadi di sini ayatnya mengatakan maka mukatabahlah kamu, kan, buatlah akad mukatabah itu sekiranya kamu dapati dalam mukatabah itu ada terdapat kebaikan. Jadi fakatibuhum itu adalah fi'il amar juga, tuntutan ataupun suruhan juga. Jadi adakah suruhan di sini bermaksud wajib dan sebagainya? Jawapannya, apabila para ulama mengkaji dan melakukan istiqra', mereka mendapati bahawa ayat fakatibuhum ini bukan bermaksud wajib tetapi adalah sunat sahaja, kan? Jadi hukum mukatabah bukannya wajib tetapi hanya sunat. Bagaimana kita faham ataupun bagaimana kita tahu maksud ayat adalah sunat? Kerana terdapat qarinah, yang mana qarinah ini bukan nas, ya, tetapi qarinah ini adalah satu kaedah syarak yang diijtihadkan oleh para ulama kita, iaitu innal malika hurrun fit tasarruf fi milkihi, iaitu pemilik hamba adalah bebas untuk melakukan apa sahaja terhadap harta yang dimilikinya. Jadi kalau status hamba ni, dia adalah diibaratkan harta yang dimiliki oleh tuan dia. Jadi si tuan ini dia berhak untuk melakukan apa sahaja terhadap harta yang dimilikinya. Jadi kalau dia nak buat akad mukatabah pun boleh, kalau dia tak nak buat pun boleh. Hukum buat akad mukatabah ni dia adalah sunat sahaja.
Baik, contoh lain sabda ataupun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu dari segi kewangan dan sebagainya, maka kahwinlah. Jadi perkataan falyatazawwaj ini juga adalah fi'il amar. Dan kita dah faham tadi, fi'il amar ini bukan semuanya maksud wajib. Kadang-kadang dia boleh maksud wajib, kadang-kadang boleh maksud sunat, kadang-kadang boleh maksud harus dan sebagainya. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, Rasulullah menyebut falyatazawwaj. Ini adalah fi'il amar, tuntutan. Tetapi tuntutan di sini tidak bermaksud wajib kahwin. Kan? Kerana apa? Kerana terdapat qarinah daripada daripada uruf dalam hadis ni juga, di mana Rasulullah SAW tidaklah mewajibkan semua orang mukallaf itu untuk berkahwin, kan, walaupun dalam keadaan mampu kan. Jadi kita faham ada para sahabat yang Nabi tak suruh kahwin pun, kan. Jadi dari sudut itu adalah qarinah yang menunjukkan arahan yang pertama, falyatazawwaj itu bukanlah bermaksud wajib, tetapi adalah digalakkan ataupun hukumnya sunat. Baik. Istilah al-mandub, kan, kadang-kadang dinamakan sunnatun, sunat. Kadang-kadang dinamakan nafilah. Kadang-kadang mustahab, kan, at-tatawwu', al-ihsan, al-fadilah. Kan. Jadi ini adalah beberapa nama ataupun beberapa istilah yang menggambarkan maksud yang sama, iaitu perkara yang sunat, iaitu perkara yang digalakkan untuk kita buat. Ini semua adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan maksud al-mandub, kan, iaitu buat lebih baik, kan, daripada kita tinggalkan. Okey, kemudian dari segi jenis-jenis sunat ataupun kategori sunat ini terbahagi kepada beberapa. Yang pertama dan yang paling tinggilah, iaitu jenis sunat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melazimi dalam melakukan perkara tersebut, dan Nabi jarang tinggalkan kecuali sekali-sekala sahaja. Dan contohnya apa? Contohnya macam solat 2 rakaat sebelum subuh, kan. Dan ini dinamakan sunat muakkad, iaitu satu perbuatan yang Nabi selalu buat, jarang tinggalkan, maka itu dinamakan sunat muakkad. Jadi Nabi tinggalkan sekali-sekala itu untuk menunjukkan bahawa perkara itu bukannya wajib. Sebab kalau wajib, Nabi tidak akan tinggalkan dengan sengaja, kan. Baik, kalau sunat muakkad ini hukumnya orang yang meninggalkannya boleh dicela ataupun boleh dinasihatilah, kan. Tetapi dia tidaklah sampai tahap diberi hukum ataupun dapat dosa, kan. Contoh-contoh sunat muakkad ini antara lain ialah hukum berkahwin, kan, dalam keadaan yang i'tidal, dalam keadaan yang kita panggil kebiasaannya lah, kan. Maksudnya kalau kita dah ada kemampuan dan kita panggil ada keinginan, maka hukumnya adalah sunat bagi orang yang mampu. Kemudian antara lain sunat muakkad ni contohnya macam macam azan. Azan ini adalah syiar Islam, hukumnya sunat saja tetapi adalah sunat muakkad, kan. Jadi kita bila kita sebut sunat muakkad ni, maksudnya benda yang amat digalakkan untuk kita buat, dan kalau kita tinggalkan ni kira leceh, macam itulah lebih kurang kita nak faham, kan. Baik, itu kategori yang pertama, dinamakan sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut buat. Kemudian yang kedua, kategori kedua dinamakan sunat yang tidak muakkad, kan, di mana perbuatan sunat ini Rasulullah jarang buat, kan, dan kadang-kadang je Rasulullah buat. Maksudnya Rasulullah tidak melazimi setiap waktu. Contohnya macam sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, ataupun contoh macam kita bersedekah dan sebagainya. Semuanya adalah sunat saja sebab dia bukan wajib.
Kalau wajib ni kita namakan zakat dan sebagainya kan. Tetapi ini kita nak bantu orang miskin, orang fakir dan sebagainya, kita bagi bantuan. Jadi bantuan itu adalah dihukumkan sunat kan. Tapi kalaulah orang yang kita nak bantu itu dalam keadaan yang nazak ataupun hampir mati, ketika itu bantuan ataupun sedekah itu dia bukan sunat lagi, tapi dia hukumnya adalah wajib, sebab kita nak menyelamatkan nyawa orang yang kelaparan ataupun darurat tersebut. Itu contoh sunat yang tidak muakkad. Dan kategori ketiga dinamakan al-fadilah ataupun al-adab, dan juga sunat tambahan, sunat zawaid dipanggil kan. Contohnya macam kita mengikut perbuatan Nabi dari sudut kemanusiaan Nabi itu. Contohnya macam cara Nabi berjalan, cara Nabi makan, cara Nabi tidur dan sebagainya kan. Iaitu kita mengikut apa sahaja perbuatan Nabi atas dasar sifat kemanusiaan, ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil af'al jibiliyah. Jadi sebenarnya cara-cara Nabi makan, cara Nabi tidur tu, kalau kita ikut dengan kita niat untuk ikut sunnah, maka kita akan dapat pahala sunat. Tapi kalau kita sekadar ikut kan, contoh Nabi tidur sebelah kanan, sebelah kanan kita ni, kalau kita ikut begitu saja tanpa kita niat untuk ikut sunnah Nabi, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Maksudnya tak dapat pahala. Itu yang kita kena faham kan. Jadi kalau kita nak ikut perbuatan-perbuatan sifat kemanusiaan Nabi ini, memang digalakkan kan. Cuma kita kena niat untuk kita dapat pahala sunnah tu kan. Kalau tidak, dia tak akan jadi apa-apa. Okey, jadi mengikut cara Nabi yang kita sebutkan tadi tu memang hukumnya adalah sunat kan. Tetapi orang yang tidak mengikut sunnah ini, iaitu cara Nabi makan, cara Nabi tidur tu, tidaklah dihukumkan ataupun tidaklah sampai kita boleh celah dia dan kita boleh salahkan dia kan. Sebab dia perbuatan-perbuatan kemanusiaan Nabi ni tidak dianggap sebagai perkara taklif syar'i. Dia hanya adalah benda yang menjadi sifat manusia kepada Nabi. Sebab tu tadi kita katakan kalau dalam perbuatan kemanusiaan Nabi ini yang dipanggil af'al jibiliyah, kalau nak dapat pahala kita boleh ikut, tetapi disertakan dengan niat kan. Baik. Ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhalusi dan kita faham yang berkaitan dengan perkara yang sunat ini. Okey, jadi yang dikatakan perkara-perkara sunat ini sebenarnya dia adalah muqaddimah kepada wajib. Di mana apabila kita melakukan perkara-perkara yang sunat, dia sebagai muqaddimah ataupun sebagai peringatan untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib kan. Sebab itu Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan bahawa perkara-perkara yang sunat ini kan adalah khadim lil wajib kan, iaitu dia sebagai khadam kepada wajib, ataupun kita panggil sebagai muqaddimah ataupun sebagai peringatan untuk kita melaksanakan perkara yang wajib tersebut. Jadi kalau kita seronok melakukan perkara yang sunat, maka kita akan bertambah-tambah seronok melakukan perkara-perkara yang wajib. Baik, poin kedua yang kita perlu faham bahawa perkara sunat asalnya dia tidaklah wajib kita buat kan, sebab dia punya status pun digalakkan untuk kita buat. Tetapi kalaulah andai kata seseorang manusia itu meninggalkan perkara-perkara sunat dalam hidupnya kan, maka ini boleh dianggap sebagai benda yang boleh kita panggil boleh menghakis sifat adil seseorang itu. Contohnya macam ni. Dalam hidup kita ni, sebagai seorang orang Islam ni, kita hanya buat yang wajib. Dalam wuduk ni kita buat perkara yang wajib saja.
kan, basuh muka berserta niat, basuh tangan, basuh kepala, sapu kepala dan basuh kaki. Itu je kita buat. Kemudian dalam solat yang kita belajar, rukun solat ada 13 kalau ikut mazhab Syafi'i, kan. Jadi kita takbiratul ihram, baca Fatihah, terus rokok, tak baca surah dah. Dan dalam rokok pun kita tak baca tasbih. Kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, semua kita buat yang wajib saja. Jadi benda-benda ini dia akan menyebabkan lama kelamaan bila kita meninggalkan perkara yang sunat ni, kita tak buat langsung, lama kelamaan boleh jadi kita juga akan meninggalkan perkara yang wajib. Sebab tu nampak perkara sunat ni nampak macam benda yang kita panggil kecil, sebab dia hanya berstatus digalakkan untuk kita buat. Tetapi kalau kita meninggalkan perkara-perkara sunat keseluruhannya dalam hidup kita, maka ini boleh dianggap sebagai qadihun fi adalatihi, mengikut Dr. Abdul Karim Zaidan, iaitu boleh menghakis ataupun kita panggil mencederakan sifat adil seseorang itu, kan. Sebab itu Nabi ni dalam sebuah hadis, Rasulullah hamma, kan, maksudnya hampir-hampir nak bakar rumah orang yang meninggalkan solat jemaah. Sebab solat jemaah tu adalah sunat muakkad, kan. Jadi kalau satu kampung tu meninggalkan solat berjemaah, maka pihak pemerintah boleh mengambil tindakan mengenakan apa-apalah hukum takzir kepada orang kampung tersebut, kan. Okey, contoh macam azan. Okey. Azan sunat je sebenarnya. Kalau masuk waktu kita tak azan, nak sembahyang terus boleh tak? Boleh, kan. Tetapi azan ini adalah sunat yang muakkad. Dan kalaulah kita ni ataupun kampung tersebut, taman tersebut meninggalkan azan, surau tu dia tak ada azan, masuk waktu terus sembahyang, kan. Jadi sama juga dianggap sebagai perkara yang tak patut berlaku lah, sebab ia adalah dianggap sebagai syiar. Macam azan ni adalah syiar sunat muakkad dalam Islam. Jadi kalau kita meninggalkan azan, boleh dianggap kita ni sebagai orang fasik sebenarnya, kan. Dan pihak pemerintah boleh mengambil ataupun mengenakan tindakan-tindakan tertentu untuk mengelakkan daripada orang kampung ataupun orang taman tersebut meninggalkan azan. Okey. Kemudian contoh lain macam nikah. Walaupun nikah ni hukum, kita panggil hukum biasanya adalah sunat, tetapi kalaulah umat Islam mengambil sikap untuk tidak berkahwin, sebab mereka anggap bahawa kalau kahwin ada tanggungjawab. Kalau kahwin nak kena bagi nafkah dekat anak bini dan sebagainya. Dan apatah lagi kalau zaman sekarang ni dengan isu LGBT dan sebagainya. Jadi bila kita meninggalkan perkahwinan itu secara jumlah, dia akan efek memberi kesan kepada perkara yang wajib, kan. Ataupun dalam perkara ini, kalau kita meninggalkan nikah secara keseluruhan, dia akan memberi kesan kepada kelangsungan survival ataupun kesinambungan zuriat manusia, maka perkara itu tidak patut berlaku lah, kan. Jadi sebab itu kita kena faham konsep sunat ini, walaupun ia adalah berstatus digalakkan untuk kita buat, tapi kalau kita meninggalkan secara keseluruhan, maka itu perkara yang tak patut dan perkara yang tak elok kepada seseorang individu Muslim, apatah lagi kepada jamaah orang Islam, kan. Baik, itu berkenaan dengan hukum al-mandub di bawah pembahagian hukum taklifi yang 5. So kita dah cover bab hukum al-wajib, dan juga kita dah cover bab al-mandub, hukum yang sunat. Dan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung tajuk al-haram. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.